Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harapkan semua baik-baik aja di rumah. Okay, InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini yang bertajuk Hamka Permata Nusantara. Okay, mungkin ada yang dah kenal Hamka ni siapa. Dan mungkin juga ada yang baru dengar namanya. So, jadi sebelum kita mulakan majlis kita hari ini, kita buka dulu majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Okey, saya minta Nukman tolong bacakan doa. Ya, amin, amin, rabbal alamin. Okey, insyaAllah kita akan teruskan untuk mengenali Hamka. Kenapa Hamka ni dipanggil sebagai satu pemata Nusantara? Kenapa pemata? Okay. So, kalau pemata ni adalah seorang yang ada nilai yang sangat-sangat berharga lah kepada sesuatu di mana dia letakkan nilai yang sangat besar kepada diri Hamka ni. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, kita akan kenali dululah secara ringkas Hamka melalui video yang saya akan tayang. Jadi saya tak nak ada yang tidur ke apa. Kita akan tengok dulu video. Okey, Buya Hamka, seorang tokoh kelahiran Indonesia, negara jiran kita, ataupun nama sebenar dia Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kata dia Hamka. Okey, Hamka ni lahir di Sumatera Barat, Indonesia. Rata-rata daripada rakyat Malaysia kenal lah Pak Hamka ni. Sebab waktu saya duduk kat Indonesia sekejap, saya duduk pun sekitar 5 bulan, saya tak tahulah yang keseluruhan. Tapi sekadar yang sekejap tu saya nampak Pak Hamka ni lebih terkenal di Malaysia. Ini orang Malaysia lagi banyak cakap pasal Pak Hamka. Ada isu-isu ambil quote kata-kata Pak Hamka. Wallahualam lah, sebab saya duduk kat Malaysia pun tak lama. Jadi Buya Hamka, orang kata apa, saya boleh simpulkan sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang tokoh ulama yang hebat, seorang pendakwa yang hebat, dan juga seorang pemimpin masyarakat. Okey, yang pertama seorang sastrawan, penulis. Kita tengok banyak karya-karya Pak Hamka atau novel-novel Pak Hamka yang hebat, yang tersebar. Antaranya Tenggelamnya Kapal Benduri, Merantau ke Delhi, Di Bawah Perlindungan Kaabah, dan banyak lagi novel-novel Pak Hamka. Dan kalau kita tengok, seni dakwah Pak Hamka waktu ketika itu dari sudut menulis novel sangat-sangat hebat. Kalau kita tengok Tenggelam di Kapal Benduri, dah ada movie dan filem ni pun sangat masyhur. Orang tengok kisah cinta antara Zainuddin dengan Hayati, sangat-sangat menginspirasikan. Tapi dari satu sudut, kita tengok Pak Hamka, dia ada asbab yang lebih besar dia menulis novel tu. Dan kalau kita tengok novel Tenggelamnya Kapal Benduri, Pak Hamka mengkritik budaya Minang, kalau tak silap saya, yang menyusahkan orang nak berkahwin, cinta tu dipisahkan, terpisah kerana adat dan budaya. Sedangkan Islam lebih mudahlah berbanding daripada adat. Dan kalau kita tengok dalam cerita Tenggelamnya Kapal Benduri, nama-nama watak tu pun ada something yang Pak Hamka nak sampaikan. Hayati, maksud Hayati dalam bahasa Arab, kehidupan, meninggalkan Zainuddin, dalam bahasa Melayu Zainuddin masuk gemerlapan agama demi Aziz. Aziz, kemegahan. Kita tengok sini macam megah, kaya. Dan kalau kita tengok kehidupan, kalau meninggalkan gemerlapannya agama, cahaya agama, apa jadi pada Hayati? Sengsara, hidup dengan Aziz sengsara. Kita tengok itulah daripada seni, nama-nama itulah. Dan banyak lagi lah novel-novel Pak Hamka yang hebat-hebat. Dan Pak Hamka, dia pernah ditegur oleh ayah dia. Apa Haji Amrullah, seorang ulama besar juga. Dia ditegur oleh ayah dia. Apa ayah dia cakap pada Pak Hamka? Kamu ni Hamka, macam burung tiung. Suka cakap, suka tulis, benda yang orang suka dengar. Tapi makna dia tak sampai. Atas kesedaran inilah Pak Hamka, dia mula menulis kitab tafsir Al-Azhar, tasawuf moden, banyak kitab-kitab agama yang lain Pak Hamka mula tulis. Pak Hamka seorang sastrawan. Okey, seterusnya seorang ulama atau tokoh yang hebat. Pak Hamka ni, dia ni pendidikan dia lebih pada tradisional. Banyak menuntut ilmu dengan ayah dia. Tapi nak kata hebatnya dia, Universiti Al-Azhar Mesir bagi gelaran doktor pada dia. Dan universiti kita di Malaysia, UKM juga bagi gelaran doktor kepada Pak Hamka. Walhal dia, kita tengok pendidikan dia lebih kepada tradisional. Tapi hebatnya dia seorang ulama, seorang pendakwah yang hebat sehingga dipandang tinggi oleh masyarakat, diberi gelaran doktor. Pak Hamka juga bergiat dalam Parti Masyumi, satu parti Islam di Indonesia, tapi tak adalah pegang jawatan tertinggi, menjawat presiden ke, timbalan presiden ke, tak adalah. Cuma Pak Hamka, dia aktif dalam Parti Masyumi. Pak Hamka juga dia ada pegang jawatan tertinggi lah dalam Majlis Ulama Indonesia. Okey, tadi kira semua dah tengok video kan? Okey, ini secara ringkas lah. Okey, Buya Hamka. Secara ringkas Hamka daripada apa yang diceritakan oleh saudara ni. Okey, seterusnya kita akan bergerak dengan lebih detail. Kita kenali Hamka dengan lebih lanjut. Okey, terus yang pertama kita akan tengok dulu biodata ringkas Hamka.
yang mana nama sebenar Hamka ialah Haji Abdul Malik bin Syekh Abdul Karim. Syekh Muhammad Amrullah Hamka tu Haji Abdul Malik Abdul Karim. Seterusnya lahir pada 13 Muharram 1362 Hijrah bersamaan dengan 16 Februari 1908 Masihi, yang mana dilahirkan di Tanah Sirah, Sungai Batang, Maninjau, Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Di mana tempat cantik lah. So mungkin ada yang bercadang untuk pergi Minangkabau, Sumatera Barat, boleh bersinggah ke sini lah. Okay, bapaknya Syekh Abdul Karim ialah seorang ulama terkenal yang membawa pembaharuan di Minangkabau. Okay. So jadinya macam kita dah tengok kat video tadi, Hamka ni ayahnya pun seorang ulama. Jadi nak kata mana, bapa ni akan bawa segala ilmunya kepada anak tu. Seterusnya meninggal dunia pada 24 Julai 1981 Masihi ketika berusia 73 tahun. Okey, setakat ni dapat. Kalau ada apa-apa yang tak tahu boleh tanya. Okey, seterusnya kita akan lihat kepribadian Hamka, yang mana yang pertama adalah Hamka adalah seorang yang sangat petah pidato. Walaupun Hamka ni berpelajaran hanya di pendidikan tradisional saja, tapi sampai satu tahap Hamka ni diberi penguatan untuk berpidato dalam satu rancangan radio di Arab Saudi. Okey, seterusnya Hamka sangat-sangat memiliki jiwa yang sangat yang berjiwa seni, yang mana kesenian Hamka ni dapat dilihat melalui gaya-gaya penulisan. Karya-karya yang Hamka tulis, rangkap-rangkap patutnya adalah Hamka Gubal, yang Hamka gubah dan dijadikan dalam selingan dalam kebanyakan penulisan beliau. Jadi syair-syair dan juga pantun-pantun ni dalam buku-buku yang Hamka tulis ada diseling-selingkan di antaranya. So seterusnya sifat kepribadian atau keistimewaan Hamka yang ketiga adalah Hamka ni seorang yang sangat-sangat berani, sangat-sangat nasionalisme lah. Yang mana Hamka sampai satu tahap berani untuk mengatur siri pidato atau siri debat untuk membangkit kembali semangat umat Islam yang berlaku saat revolusi menentang pihak Belanda di Sumatera. So waktu ni berlakunya penjajahan Belanda, jadi Hamka mengambil tugas untuk meningkatkan kembali semangat juang umat Islam di Nusantara saat itu. Okey, seterusnya kita akan lihat pula kepada pendidikan yang Hamka dapat sewaktu hayat. Okey, mula belajar agama dan juga Al-Quran dengan bapa sendiri. Jadi bapa yang seorang ulama, dia akan belajar di rumah lah. Kalau nak tengok sejarah, nenek juga seorang guru Al-Quran. Jadi di situlah Hamka mula belajar. Seterusnya mendapat pendidikan rendah di sekolah desa Padang Panjang dan sekolah agama Tawalik, yang mana juga didirikan oleh bapa dia sendiri, itu Haji Amrullah. Okey, seterusnya mengikuti pengajian-pengajian di masjid-masjid surau yang disampaikan oleh ulama-ulama terkenal, iaitu Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur dan juga Kiai Bagus Hadi Kosmo. Hamka banyak menghabiskan masa di perpustakaan untuk membaca buku-buku falsafah, kesusastraan dan sejarah dan juga politik. Jadi Hamka pergi ke perpustakaan ni bukan baca komik ke baca buku-buku apa. So kecenderungan Hamka ni lebih kepada buku-buku ilmiah. So ada jadi kesejarah yang mana Hamka ni sanggup ponting kelas semata-mata untuk ke perpustakaan untuk baca buku-buku macam ni. So tak susah nak nampak anak-anak muda yang sanggup baca buku-buku falsafah, sejarah dan politik ni di usia yang sangat-sangat muda. Okey, seterusnya kita akan lihat kerjaya Hamka sewaktu hayatnya. Okey, Hamka ni sewaktu hayat bernyandang tugas yang pertama kerjaya pertama Hamka adalah sebagai guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi Medan dan Padang Panjang. Okey, seterusnya pensyarah di Universiti Islam Jakarta dan juga Universiti Muhammadiyah Padang Panjang. Seterusnya diangkat jawatannya sebagai rektor perguruan tinggi di Jakarta, dan seterusnya Hamka menyambung kerjanya sebagai seorang pendidik dan juga ulama sebagai pegawai tinggi agama Indonesia, dan akhirnya Hamka dipilih sebagai ketua umum Majlis Ulama Indonesia. Jadi hebat Hamka ni. Okey, seterusnya kita akan lihat penganugerahan yang diterima oleh Hamka. Antaranya adalah Dr. Kehormat
anugerah Doktor Kehormat yang diberikan oleh Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi penganugerahan dia sangat besar lah, Universiti Al-Azhar yang bagi. Jadi bukan calang-calang orang yang boleh dapat. Okey, seterusnya anugerah guru besar ataupun profesor lah dalam kata mudahnya oleh Universiti Mustopo Jakarta pada tahun 1960 Masihi. Dan juga universiti tempatan kita ada juga bagi anugerah Doktor Kehormat yang mana yang diberikan itulah, yang memberikan anugerah ni lah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada tahun 1974 Masihi. Okey, setakat ni semua dapat ya. Saya harapkan semua dapat lah. Okey, seterusnya kita akan tengok dakwah Islamiah Hamka sewaktu di Nusantara. Okey, Hamka mula melibatkan diri dalam kegiatan dakwah semenjak umur 17 tahun dan sudah pun menerbitkan majalah Khatibul Ummah. Jadi di usia muda pun Hamka ni bukan calang-calang anak lah, bukan calang-calang remaja yang mana sudah pun menerbitkan majalah pada umur usia 17. Kita usia 17 pun baru SPM kan, tak silap. SPM waktu tu wakil sekolah main bola je. Hamka telah terlibat dalam kegiatan dakwah. Okay, seterusnya pengasas Persatuan Hindia Timur untuk memberi pelajaran agama kepada jemaah haji Indonesia semasa berada di Mekah. Yang mungkin dalam kata mudah sebagai mutawif lah. Persatuan yang mengelola mutawif untuk memberi pelajaran agama kepada jemaah haji yang Indonesia yang berada di Mekah pada saat itu. Okey, pulangnya Hamka daripada Mekah, beliau melibatkan diri dengan Pertubuhan Muhammadiyah dan mengetuai cawangannya di Padang Panjang. Okey, pada waktu ni Hamka hanya mengetuai cawangan-cawangan sahaja. Okey, seterusnya Hamka menerbitkan majalah pedoman masyarakat selepas balik daripada Mekah. Sejak itu beliau mengasaskan beberapa majalah berunsur dakwah seperti Menara, Merdeka, Pemenangan, Panji Masyarakat dan Gema Islam pada tahun 1936. Dan seterusnya Hamka juga ada mengasaskan College Al-Muballighin pada tahun 1935 selepas Hamka pulang daripada Mekah. Dan pada tahun 1953 Hamka dilantik sebagai anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Selepas Hamka balik Mekah itu, Hamka hanya angkat sebagai ketua cawangan. Jadi pada tahun 1993 ni Hamka dilantik pula sebagai anggota pimpinan pusat. Okay, seterusnya sumbangan-sumbangan Hamka dalam bidang ilmu dan juga pemikiran, yang mana yang pertama adalah karya-karya Hamka dalam bidang agama, kesetaraan dan falsafah menyentuh secara langsung kehidupan umat Islam di rantau ini, khususnya kawasan tempat Hamka itu di Minangkabau, macam mana dah disebut dalam video tadi, mana Hamka menyentuh berkenaan dengan adat pernikahan masyarakat Minang yang sangat-sangat mementingkan adat melebihi agama. Jadi Hamka sini dia macam menyindir ataupun mengkritik gaya hidup masyarakat pada saat itu. Okey, sebenarnya Hamka adalah penerong kelangsungan idea Islah Said Jamaluddin Al-Akhwani dan juga Cik Umar Abduh di Nusantara. Jadi kalau kita tahu, mungkin kita belajar sejarah-sejarah lepas yang mana kita tahu Said Jamaluddin Al-Akhwani dan Syekh Muhammad Abduh ni adalah pelopor gerakan Islah di Mesir. Jadi Hamka penerus di Nusantara. Dan seterusnya ruangan akhbar dalam majalah digunakan sepenuhnya oleh Hamka untuk mengajak umat Islam mengkaji semula tentang sebahagian kefahaman ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran. So waktu ni wujudnya fahaman-fahaman sesat, wujudnya bid'ah dan juga sebagainya. Jadi Hamka menggunakan majalah, sebab Hamka terlibat dalam majalah agak lama dan ruangan akhbar. Jadi Hamka menggunakan platform ni dengan sebaik mungkin untuk mengajak umat Islam kenal balik apa yang diajar oleh Al-Quran dan juga Sunnah dengan lebih baik. Seterusnya karya-karya Hamka terutama tafsir Al-Azhar meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam bidang ilmu dan pemikiran di alam Melayu. So jadi karya agung seorang Hamka ini adalah tafsir Al-Azhar, yang mana Hamka ini dikarak. Hamka mengarang tafsir Al-Azhar ini dalam penjara selama suatu 2 tahun dalam penjara, yang dipenjarakan oleh Soekarno. Yang tafsir Al-Azhar ini menjadi satu tinggalan agung lah Hamka untuk kegunaan umat Islam pada keadaan sekarang ni. Okay, seterusnya kita akan lihat pula karya Hamka di dalam bidang karya Hamka lah, yang mana Hamka sempat tulis sewaktu hidup Hamka. Okey, yang pertama adalah karya Hamka dalam bidang agama ataupun dalam buku-buku agama Hamka. Yang pertama adalah tafsir Al-Azhar, mana saya sebut dia merupakan tafsir agung Hamka sewaktu
yang dikarang sewaktu dalam sejarah. Okey, seterusnya adalah tasawuf moden. Ketiga adalah pedoman mubaligh Islam, arkan Islam, sejarah umat Islam dan juga revolusi agama. Okey, yang seterusnya dalam bentuk falsafah, yang mana Hamka juga menulis buku yang bertajuk Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, Falsafah dan Ideologi Islam, berbicara tentang perempuan dan pandangan hidup Muslim. Jadi buku-buku ni berkisar dengan masyarakat, berkisar dengan pandangan Hamka berkenaan dengan kehidupan, berbicara. Hamka juga tidak, macam kita tengok di sini, Hamka tidak meletakkan perempuan ni sebagai satu yang mana tajuk ataupun topik yang boleh ditepikan lah. Jadi Hamka juga menuliskan buku khas untuk membicarakan tentang perempuan. Okey, seterusnya kita akan tengok sastra. Dalam bidang sastra pula, kita ada tenggelamnya Campbell Van der Wijk. Okey, kebanyakan orang ataupun kita lebih mengenali Hamka dengan buku Tenggelamnya Campbell Van der Wijk, dengan novel, dengan movie-nya. Jadi orang kenal Hamka, orang tahu okey Tenggelamnya Campbell Van der Wijk. Okey, dekat sini mungkin salah satu cara orang mengenali Hamka dengan lebih dalam. Okey, seterusnya di bawah lindungan Kaabah, yang mana di bawah lindungan Kaabah juga telah diadaptasikan ceritanya kepada movie sama macam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Seterusnya adalah Laila Majnun, Mandi Cahaya di Tanah Suci, Menunggu Beduk Bunyi, dan ada juga buku-buku yang mana Hamka ni sangat-sangat meminati, sangat-sangat mengkagumilah pimpinan Malaya pada saat itu Tunku Abdul Rahman, di mana sehingga sampai saat Hamka ni dicap sebagai pro Malaysia melebihi daripada pro Indonesia sendiri. Dan ada buku kenangan-kenanganku di Malaya yang dituliskan oleh Hamka yang mana memetik atau menceritakan kenangan-kenangan Hamka sewaktu berada di Malaysia. Jadi Malaysia ni pernah dianggap sebagai adik Indonesia oleh Hamka. Kata dalam hati Hamka ni Malaysia dan Indonesia ni adalah sebagai satu keluarga lah. Betapa dekatnya Malaysia dalam hati Hamka itu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada perjuangan Hamka sewaktu Hamka hidup. Okey, yang pertama adalah Hamka pernah mengetuai Front Pertahanan Nasional Indonesia untuk menyekat kemarahan Belanda di Indonesia. Jadi Hamka menggunakan tenaga dia untuk mengetuai juga, berjuang juga mengekalkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, juga melawan dengan Belanda. Okey, seterusnya Hamka juga melancarkan penentangan terhadap khurafat, bid'ah dan tarekat kebatilan sesat yang semakin menular di Indonesia, dan terus menjadi pimpinan pusat sewaktu menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah dan mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah. So kalau nak kata Hamka Satu Muhammadiyah ni adalah sangat-sangat terkenal lah di Indonesia, sehingga sampai saat ni pun kita boleh lihat ada panti-panti asuhan Muhammadiyah. Kita boleh lihat Universiti Muhammadiyah itu sendiri di Indonesia. Kita dapat lihat sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi Persatuan Muhammadiyah ni bukan satu persatuan yang cancalang lah boleh katakan. Jadi sewaktu Hamka menjadi pimpinan pusat di Persatuan Muhammadiyah ni, Hamka menggunakan kuasa yang Hamka ada untuk melancarkan penentangan terhadap perkara-perkara khurafat, bid'ah, tarekat dan juga perkara-perkara yang sesat lah yang berlaku di dunia sana. Macam kita tahu pada waktu tersebut mungkin ramai yang memahami agama dengan cara sendiri. Jadi bila faham agama dengan cara sendiri, banyaklah berlakunya salah faham, salah tafsir. Jadi kat sini Hamka menentang kembali perkara yang tak elok ni untuk jernihkan balik suasana masyarakat pada saat itu. Okey, seterusnya pidato dan penulisan merupakan kehidupan yang sebenar. Beliau lantang mengkritik kepincangan pentadbiran Indonesia ketika itu sehingga dipecat daripada jawatan umum Majlis Ulama Indonesia. Jadi Hamka ni sangat-sangat lantang dalam menentang segala bentuk perkara yang tidak baik lah, sehingga sanggup juga
berani juga mengkritik ke tadbiran kerajaan Indonesia pada ketika itu yang mana ditadbir oleh Parti Komunis Indonesia yang diketuai oleh Soekarno sehinggakan di penjara. Jadi Hamka tak takut, walaupun Hamka tetap juga menentang sebab dia mahukan satu sistem tadbiran yang baik. Jadi bila Hamka ni memegang jawatan ketua umum dalam Majlis Ulama Indonesia. Jadi kalau berlakunya kepincangan dalam masyarakat, takkan Hamka tengok saja. Di sini menjadi tanggungjawab Hamka lah. Dan seterusnya, Hamka pernah meringkuk dalam penjara bersama tokoh-tokoh Majlis Syura Muslim Indonesia atau Parti Masyumi. Kat sinilah, selepas di penjara lah Hamka menyiapkan tafsir Al-Azhar yang saya telah beritahu tadi. Yang mana di penjara oleh Soekarno, ketua Parti Komunis Indonesia pada saat itu. So banyak kita boleh lihat, kalau buka YouTube kita boleh lihat kenapa Hamka dipenjarakan, sedangkan Hamka pada saat itu memuji juga Soekarno, Soekarno. Jadi pada waktu Soekarno melawan dengan parti-parti Masyumi ini, Hamka tidak merasa goyah sebab Hamka tahu yang dia mungkin tak dipenjarakan. Tapi mungkin tak ada Allah, Hamka dipenjarakan juga. Dan pernah pada satu hari selepas Hamka dibebaskan, Hamka menerima surat menerima satu surat yang bertulis, jikalau aku mati, aku mahu imam jenazahku adalah Hamka. Jadi bila diselidik, siapa pengirim surat tu? Surat itu adalah Soekarno yang telah memenjarakan Hamka pada satu ketika dulu. So kalau kita ni, orang dah khianat kita, takkan kita nak imamkan solat jenazah juga kan. Jadi Hamka ni tidak melihat itu sebagai satu dendam. Jadi Hamka tetap juga menjadi imam solat jenazah Soekarno sewaktu Soekarno meninggal. Jadi kalau orang tanya Soekarno kenapalah, orang tanya Hamka kenapa tetap juga untuk imamkan Soekarno sedangkan Soekarno telah memenjarakan kamu. Dan Hamka pun ada cakap, aku berterima kasih kepada Soekarno, kalau aku tak dipenjarakan mungkin tafsir Al-Azhar itu takkan dapat disiapkan. Kat sini Hamka ni memandang pemenjaraan beliau tu sebagai satu hikmah untuk mengangkatlah martabat Hamka di sisi orang Islam pada waktu tersebut. Jadi di sini kalau bolehlah penjara, jangan simpan dendam lah. Mungkin satu yang berlaku tu ada kebaikan dia. Itu sahaja untuk kita kenal dengan Hamka dengan lebih baik. InsyaAllah ni saya akan bagi link untuk awak tengok balik nota-nota ni untuk awak kenal lagi Hamka dengan lebih baik. Seterusnya kita akan saya nak ujilah juga kamu sepanjang apa yang saya mengajar ni, saya nak tengok awak dapat atau tak. Dan saya harap awak catiklah apa yang saya bagi tadi. Saya tak nak awak sekadar tengok dan sebagainya. Seterusnya saya nak tengok, saya akan berikan beberapa soalan dan saya akan pilihlah yang mana yang hadir pada waktu ni untuk menjawab soalan yang akan saya tanya. Soalan yang pertama, nyatakan tarikh dan lokasi Hamka dilahirkan dengan terperinci. Saya nak Hidayah tolong jawab. Betul. 16 Februari 1908 di Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Minta semua berikan tepukan kepada Hamka, kepada Hidayah. Maaf. Seterusnya soalan kedua, nyatakan jawatan. Jadi Terengganu pula. Nyatakan jawatan yang disandang oleh Hamka pada tahun 1903. Ini soalan ni tricky ni sebab tadi banyak tahun ni Hamka pegang jawatan tadi. Saya nak Aiman tolong beritahu apa jawatan Hamka pada tahun 1903 ni. Betul. Sebagai ketua di pimpinan pusat Persatuan Muhammadiyah. Terima kasih Aiman. Soalan yang ketiga. Soalan nombor 3. Saya nak siapa yang hadir hari ni? Saya nak
Saya nak usuk tolong jawab soalan nombor 3. Okey, nyatakan 4 kaedah tulisan Hamka dalam bidang falsafah. Okey, macam kita tahu tadi, banyak buku-buku Hamka ni. Jadi adalah agama dalam bidang sastra juga falsafah. Jadi saya nak tengok, okey. Tolong jawab usuk 4 karya. Okey, bicara tentang perempuan, betul. Okey, falsafah Islam moden, betul. Okey, betul. Okey, terima kasih usuk. Okey, seterusnya saya nak tengok, okey, soalan nombor 4, Auni. Tolong jawab. Namakan 4 ulama yang sempat Hamka berguru dengan mereka sewaktu kecil. Okey, betul. Okey, betul. Okey, Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur dan juga Kiai Bagus Hadi Kosmo. Okey, bagus, saya nampak. Nampaknya awak dapatlah apa yang saya ajar pada hari ini. Okey, terima kasih Dayah, Aiman, Usuk dan juga Auni. Okey, seterusnya, jadi itu sahaja apa yang saya nak ajar hari ini. Jadi disebabkan kita belajar secara online, jadi saya nak minta tolong awak semua untuk jawab tugasan yang saya berilah. Okey, ini tugasan awak di rumah. Saya nak awak siapkan dalam masa seminggu. Okey, tugasan pertama, imbas QR code yang saya telah bagi kat slide ni untuk jawab soalan yang saya bagilah. Dan seterusnya arahan untuk tugasan yang kedua. Tugasan kedua ni agak mengambil masa. Dan tugasan satu ni kejap je jawapannya. Saya bagi soalan online je. Quiz. Yang pertama, layari. Okey, saya dah bagi link kat sini, link Google Drive. So saya nak awak buka Google Drive ni. Saya nak awak download nota dan juga slide yang saya present ni untuk awak buat peta minda. Nota-nota yang awak baca tu saya nak awak buat peta minda. Ikut kreativiti awak. Awak nak macam mana, nak secantik mana, nak guna warna ke, nak guna komputer ke, ikut terpulang. Tu nanti saya akan nilai. Okey, saya nak awak hantar ke tugasan-tugasan ni, saya nak awak bagi ke kaunter kelas. Untuk awak WhatsApp ke, awak email ke kaunter kelas, dan kaunter kelas akan email dekat saya. Nanti saya akan bagi email saya dekat kaunter kelas awak. Okey, jadi saya nak awak siapkan dalam masa 1 minggu boleh kot, lama sangat 1 minggu tu. Jadi saya harapkan saya dapat tugasan yang menarik lah daripada awak. Jadi kalau ada apa-apa persoalan atau pertanyaan, tolong tanya boleh tanya dekat WhatsApp atau boleh tanya sekarang. Okay, saya anggap tak ada lah sebab semua kata tak ada kan. Jadi tolong jawab, tolong buat 2 tugasan ni. Okay, setiap tugasan ni ada markah dia untuk saya bawa ke ujian penilaian pertengahan tahun nanti. Jadi saya nak awak buat dengan sungguh-sungguh. InsyaAllah saya akan bantu awak mana-mana mungkin lah. Okey, itu sahaja apa yang saya nak ajar hari ini. Saya harap awak semua dapat belajarlah daripada Hamka ni dengan lebih baik. Tolong jaga diri, jaga kesihatan. Sekarang ni tolong jangan keluar sangat. Keperluan, kalau betul-betul keperluan dia keluar. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran kita ini, siru ala barakatillah, kita tutup majlis kita dengan tasbih farah surat As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.